Hai, Glenn. Hai. Seorang kah? Oh, seorang aja. Kita nak ke sini. Oh, tak nak ambil anak. Tapi singgah sekejap. Oh, julah situ duduk siapa? Dapat kita belum ya? Boleh juga. Oh, lama si Nangga kan? Ya. Lama saya dengar kabar kita. Apa kabar kita gini tu? Sihat. Macam biasa. Oh, kita kerja sini gini tu. Oh. Kerja penerangan. Cakap Mataraman. Oh, cawangan Pentarama. Bukan sudah tak ada pos pasal Malaysia Madani ya kah? Oh, ada. Agaknya dah post dari rukun 1 sampai ke 5. 6 gitu belum. Oh, kacak video sidak ya. Kau suka main angga yang dipost sidak dalam FB ya. Tapi rukun ke-6 tu yang belum ya, bukan pasal ihsan kah? Awak lah ya. Pasal ihsan. Ihsan tu kan mun ikutkan yang lebih sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan sebenarnya. So, kita perasan lah. Kita actually ikut ihsan tu nak kita dah praktikan dalam kehidupan seharian kita hari-hari. Cuma kita tak si sedar benda lah. Oh, maksudnya kita peduli dan kasihan kepada orang lain loh. Si kiranya siapa, sama adanya keluarga kita kah, jiran kita kah, sahabat handai kita kah, ataupun kelompok minoriti kita. Sifat ihsan tu lah yang mencerminkan sifat peribadi mulia kita, dan dengan cara tu jugalah negara madani dan masyarakat madani dapat dicapai. Jap. Tadi kita ada sebut pasal minoriti nak. Maksud? Mun ikut Kamus Dewan edisi keempat tu, minoriti bermaksud golongan kecil, orang yang sama keturunan, agama, budaya dan sebagainya yang tinggal di sesebuah tempat, negara ataupun daerah yang majoriti penduduknya berlainan keturunan, agama, kaum dan sebagainya. Oh, macam ya. Berbalik pada cerita kita pasal rukun ke-6 ni tadi nak. Belas kasihan tu yang lebih yang madah peduli dan belas kasihan dengan siapa sahaja, termasuk golongan minoriti kan. So maknanya di Sarawak tu yang golongan minoriti ya macam Kenan, Kayan, Kenyah lah. Sebab macam di Sarawak tu yang majoriti Iban, Melayu, Cina kan. Mun kita di Sarawak tu kerajaan negeri kita pernah mengabaikan kaum minoriti tu. Semua jenis bantuan mun kita nanggal lah, sama ada dari segi kebajikan, pendidikan, semua dibagi sama rata. Saya ada kaum yang terpinggir. Iyalah, kita di Sarawak tu sebenarnya bertuah. Sebab walaupun kita hidup dalam kepelbagaian kaum, bangsa, agama, tapi kita masih dapat mengekalkan keharmonian dan perpaduan. Sebab apa tau? Sebab sifat mengasihi masih ada di dalam masyarakatnya sendiri. Rasanya lah. Yalah ya. Macam kami nak ke situ tadi ya. Kami tersempak dengan sebuah kereta pancit di tepi jalan. Owner kereta yang orang Cina, tapi yang nolong yang orang Melayu kita. Sikit ya bagusnya orang kita di Sarawak tu. Walaupun nya berlainan bangsa, tetapi nya sifat saling tolong menolongnya ya, nang semua kita amalkan. Yalah ya. Kita dah tolong mesti tolong ambil gambar je nak. Iyalah masalahnya kami ke situ tadi. Biasalah zaman kena TikTok kan, kita tukang ambil gambar pasal viral. Tapi mun kami sempat tadi, kami nolong juga sebenarnya. Yalah. Teringat I nak bila I madah tolong orang, teringat I dengan minggu lepas ada kebakaran di kawasan perumahan kami orang. Oh, paduhan. So sambil daknya tunggu bomba nak, kami orang adalah sama-sama menolong. So yang menolongnya dari pelbagai kaum. Sempat juga I perhati persekitaran Nangga ajak lah. Kita kena ambil lagi Tapi yalah ya, yang bestnya, yang uniknya nak bila ada walaupun kepelbagaian bangsa kan, tapi bila adanya kelakar dalam bahasa Melayu Sarawak. Best di Sarawak tu. Yalah uniknya kita di situ. Yalah ya. Nampak di sini juga perbezaan antara kaum membataskan kita untuk kasihan dan menolong orang lain. Yalah, mun kita perasaan ihsan ya adalah soal menyelami penderitaan dan kemelaratan orang lain dan berusaha cari jalan untuk mengubatinya. Mun dalam konteks kita sebagai rakyat biasa tu, senang je lah kita nak praktikannya. Lah ya.
macam ingat macam hari ya kebakaran di kawasan perumahan kami orang. Sehari selepas kebakaran ya, terus ada orang beri bantuan macam bagi baju, barang keperluan harian macam makanan jam lah. Sedang menghulurkan bantuan. Ya nanti. So ada juga pengurusi perumahan ya, adanya membuka tabung khas untuk mangsa yang yang terlibat ya. Macam tabung bencana ya lah. Macam ya lah. Entah bahkan yang mangsa yang faham juga macam ni perasaan dia, tapi sekurang-kurangnya dengan bantuannya kita kan dapat juga meringankan beban kita. Iyalah, dapat juga ringan sekitar beban sidak ya nak. Benar juga lah maksud Ihsannya. Kita cuba menyelami kesedihan masyarakat, lepasnya sekurang-kurangnya kita dapat hulurkan sedikit bantuan seikhlas hati kita. Dengan cara ya juga lah kita dapat ubati kesedihan sidak. Mun setiap daripada kita dapat mengamalkan sifat ihsan tu, mustahil lah semua masalah kita dapat diatasi. Bercerita pasal penderitaan orang lain ya nak. Lalu kami teringat pasal nelayan dan petani di bawah bandar ya. Kami dengar cerita orang tengah tu. Hendaknya membeli harga ikan dengan harga yang murah. Lepasnya adanya jual dengan harga yang mahal. Kesian badaknya macam yau. Kita kan suka ngail. Saya dah dengar kan cerita. Kami ngail ya hobi. Untuk makan aja. Ni lah tahu kan. Sikap pentingan diri dan mau cepat kaya macam tu lah yang menyebabkan sidak ya sanggup nak aniaya hak dan kepentingan orang lain. Munlah keadaan tu berterusan, sidak akan terus monopoli harga ya. Jadi yang susahnya kelak orang macam kita tu lah terpaksa beli dengan harga yang mahal. Patutlah kerajaan mau terapkan nilai madani tu dalam masyarakat, lebih-lebih lagi nilai ihsan tu. Sebab ihsan tu dijadikan formula penting dalam mendidik masyarakat supaya menjadi manusia berintegriti tinggi, prihatin dan cakna dalam kehidupan masyarakat, sekaligus membentuk masyarakat madani. Belak-belakang tu nak rasa wakil rakyat lah. Okey lah ya, dah ada bakat. Ya lah ya. Benarlah nak daripada kita ya. Tok pun kami ada jumpa dalam Mr. Google tu. Nyamadah macam tu. Bertepatan dengan teras ihsan yang meliputi perhatian untuk mengurangkan beban kewangan dan memastikan taraf hidup terus bertingkat bagi golongan rentan termasuk golongan miskin, orang-orang kurang upaya dan juga warga emas. Nasi pada Google. Kini tu kan semua Google. Pak kata orang maklumat di hujung jari. Kan negara madani hanya boleh dicapai pun kita boleh membentuk masyarakat madani terlebih dahulu. Negara madani itulah yang membawa rakyat ke arah yang lebih baik, sama ada dari segi ekonomi ataupun sosial. Jadi semua kita perlulah terlibat dalam membentuk Malaysia madani tu nak. Bermula dari pemimpinnya hingga ke masyarakat akar umbi. So kesejahteraan negara bermula daripada kestabilan ekonomi dan pembangunan modal insan yang mampai. Malaysia madani itu bukan aja setakat kita nak faham sebenarnya, tetapi perlu dijadikan amalan dan juga diamalkan. Dan apa yang paling penting sebenarnya, kita sebagai rakyat Malaysia itu perlu menyambut baik Malaysia madani itu. Supaya kita dapat terjemahkan dalam setiap tindak tanduk kita. Amboi, bukan di sini tempatnya. Okeylah. Ai jalan dulu. Anak ai nak pulang dah. Ya? Okeylah. Kalau ada masa kita jumpa lagi. Okey. Jumpa lagi. Okey. Bye. Okey, bye.